Selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara, edisi istimewa Bicara MCMC, di mana kita membincangkan, kita ambil tahu, kita cakna berkenaan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dalam sektor digital, komunikasi dan juga multimedia di negara kita. Dan dengan adaptasi digital dalam kehidupan kita sehari-hari, percayalah memang banyak perkara yang sebenarnya perlu kita ambil tahu, perlu kita sedar dan berikan perhatian serta keprihatinan kita kerana kita menempuhinya, menggunakannya sepanjang masa. Dan untuk bercakap tentang tanda tangan digital malam ini, pastikan data peribadi selamat, saya bersama dengan Encik Muhammad Fairuz Muhammad, Ketua Jabatan Transformasi Penggunaan Digital MCMC. Apa khabar Cik Fairuz? Alhamdulillah baik, terima kasih Rina. Okey, terima kasih juga Cik Fairuz sebab saya rasa ini memang sangat penting. Orang selalu dengar tanda tangan digital ni, cuma orang tak betul-betul faham definisinya, bagaimana ia berfungsi, apa tujuannya, dan orang akan mengaitkannya dengan mudah kepada tanda tangan kita yang biasa itulah. Kita nak tahu tentang ini kerana dalam era digital banyak urusan telah pun berpindah ke dalam bentuk dalam talian, termasuklah cara untuk meletakkan tanda tangan kita di dokumen, daripada mencetak dokumen. Tanda tangan merupakan cara yang lebih mudah, mesra, alam dan sah daripada segi undang-undang. Dan kalau kita nak bercakap tentang tanda tangan digital, mungkin pertama sekali kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan tanda tangan digital dan bagaimana ia digunakan. Okay, terima kasih Rina. Sebelum tu terima kasih bernama kerana menjemput MCMC untuk berkongsi berkenaan dengan tanda tangan digital. So kalau kita tengok di bawah rangka tindakan My Digital, kerajaan telah menumpukan untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan kerajaan, terutamanya dalam penyampaian digital. So tanda tangan digital akan memainkan peranan penting dalam memastikan kesahihan tanda tangan, seperti mana tanda tangan tulisan tangan dan juga cap jari. So dari segi takrifan, tanda tangan digital adalah satu tanda tangan yang dicipta daripada sistem kripto tidak simetri yang mempunyai dua pasangan kunci. Maksudnya dekat sini, satu pasangan kunci itu untuk menentusahkan identiti penanda tangan. Itu sangat penting sebab kita tahu dalam dunia digital ni ada masalah identiti palsu. Sebab tu yang penting, pertama, kunci yang awam ni untuk memastikan individu tu adalah individu sebenar, dan ada satu lagi kunci private tu untuk menghasilkan tanda tangan digital berdasarkan berpadanan dengan kunci awam tadi. So dan ia dikeluarkan oleh pihak Badan Pemerakuan Berlesen di bawah Akta Tanda Tangan Digital 1997. So itu adalah takrifan berkenaan dengan tanda tangan digital. Dan juga dari segi kepuasan perundangan dia, dari segi tanda tangan digital ni, dia ibarat kita punya tanda tangan dawak basah dan juga cap jari. Kalau kita tengok bila kita kata dia seperti kita punya kita punya tanda tangan cap jari ni, dia mempunyai kesan perundangan yang penting apabila berlaku pertikaian. Sebab tu kita kena faham apabila kita kadang-kadang masyarakat di luar sana dia salah faham. Contoh, kalau katakan kita ambil image kita punya tanda tangan tu, kita copy, kita paste dalam kita punya dokumen, dia anggap itu adalah tanda tangan digital. Itu bukan tanda tangan digital. Sebab tanda tangan digital ni perlu dikeluarkan oleh pihak berkuasa pengekuan yang berlesen. Kalau kita panggil ni Certification Authority, ringkasannya CA lah. Kalau kita tengok, bila kita baca, kalau kita Google pun dalam ni, kita tengok banyak yang tulis tanda tangan digital, kami provide tanda tangan digital. Tapi mengikut perundangan di Malaysia, dia perlu berlesen di bawah Akta Tanda Tangan Digital. Kalau yang mengeluarkan sijil digital tanda digital bukan berlesen di bawah akta, itu bukanlah tanda tangan digital dan dia tidak mendapat kepuasan perundangan yang sama. Dia tidak dapat melindungi kita. Betul. Sebab apabila berlaku pertikaian, biasanya satu, dia akan tengok dari segi macam mana cara tanda tangan itu dihasilkan. Sebab tu kalau dalam tanda tangan digital dia memang di bawah kawalan pengawasan Suruhanjaya Komunikasi sebagai kita pegawai pengawasan Akta Tanda Tangan Digital, selain daripada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Akta POS 2012. Ini adalah salah satu akta yang kita mengawal selia dan memastikan pematuhan daripada
syarikat yang kita mengeluarkan lesen tu. So itu sangat penting. Okey. Penerangan yang kompleks untuk sesuatu yang kita ingatkan begitu mudah. Jadi maksudnya di sini kita perlu betul-betul faham, kita perlu betul-betul dengar tanda tangan digital itu bukanlah tanda tangan yang kita sign biasa dekat kertas putih, lepas tu kita ambil gambar, hantar kat WhatsApp, lepas tu download kat komputer, letak tampal pula dekat surat ke apa tu. Bukan? Bukan. Okey. Itu nama dia apa? Itu adalah tanda tangan, sebab ada satu lagi tanda tangan elektronik. Apa-apa teknologi elektronik. Maksudnya tanda tangan elektronik ni, kalau katakan bank yang call kita tu, biasanya kan kita bank akan verify through phone, kata tanya kita anda bersetuju. Itu part of the tanda tangan elektronik. Tapi bila kita rujuk kepada keperluan tanda tangan yang melibatkan, kadang-kadang kita proses fizikal kita, bila berlaku pendigitalan perkhidmatan, kita kena tengok proses asal. Katakan proses asal kita memerlukan kita melakukan tanda tangan. Dan kewajaran untuk kita menggunakan tanda tangan kita bergantung pada satu dari segi penilaian risiko kita. Contoh, kalau katakan dokumen yang kita nak tandakan dokumen perjanjian, contohlah perjanjian, dan dia perjanjian ni mengambil tempoh dan mungkin ada risiko perundangan dan risiko kewangan. Sebab tu kita kena pastikan tanda tangan yang kita turunkan tu adalah tanda tangan yang memang memang individu tu sebenarnya tanda tangan tu, dan dokumen yang bila kita dah tanda tangan tu, dokumen tu tidak boleh diubah. Sebab tu di bawah tanda tangan digital, apabila tanda tangan digital diturunkan, dia CJ digital lah. Kita image tanda tangan tu sebenarnya tak berapa penting. Dia boleh letak image tu, tak ada masalah. Yang penting adalah CJ digital yang dikeluarkan oleh pihak badan pemrograman kita. Dia akan di-embedded kepada dokumen tu. Maksudnya embedded ni ditanam di dalam dokumen, dan sekiranya berlaku perubahan terhadap dokumen tersebut, ia boleh dikesan. Okey, ditanam di dalam dokumen maknanya ia bukan sesuatu yang kita boleh buat sendiri. Tak boleh. Kita tak nampak pun. Ia hanya boleh dikesan secara digital sahaja. Yes. Dan kalau kita tengok bila kita kata embedded to that dokumen, dia menyebabkan dokumen dari segi integriti dokumen tu sangat tinggi. Sebab salah satu huruf ditukar pun pada dokumen itu dia boleh dikesan, dan CJ digital tu akan tidak sah. Dan kita kena ingat, kadang-kadang dokumen yang penting kita akan simpan dalam tempoh yang lama. Dan kalau kita tengoklah di peringkat kerajaan pun pegawai itu sentiasa berubah, tetapi dokumen tu tetap disimpan di dalam kita punya ni kan. Dan dokumen ni penting untuk jadi rujukan akan datang. Sebab bila ada proses audit ke ataupun proses pun, dia akan rujuk kepada dokumen yang asal tu. Sebab tu kalau kita gunakan tanda digital, dokumen tu tidak boleh diubah, dan kita yakin dokumen tu akan sama. Hari ini kita sign, katakan 5 tahun kata kita refer masih lagi sama. Tapi kalau kita gunakan yang macam bukan tanda digital, yang elektronik ni contohnya pakai stylus ke, kita copy paste ke apa tu. Di copy paste tu kan, dokumen tu kalau kita ubah pun dia tak kata apa-apa kan. Kita punya sign tu pun, image tu pun kadang orang copy. So sebab tu bila integritinya tu boleh diragui maksudnya. Yes, betul. Sebab tu penting kalau katakan kita contoh dari segi kita tengok dari segi bila kita nak sign dokumen secara digital, kita tengok apa dari segi risiko kita punya dokumen tu. Adakah di dokumen ni ada risiko perundangan ataupun kewangan antara dua belah pihak lah. Sebab kita tahu kita nak menjaga hak masing-masing tu, dan kita tak nak ada penipuan berlaku. Dan satu lagi, tanda tangan digital ni dia non-repudiation, maksudnya tidak boleh disangkal. So contoh kalau katakan saya dengan Rina kita ada perjanjian kan, dan kita menggunakan tanda tangan digital, dan mungkin perjanjian tu mengambil tempoh masa lama, satu ketika katakan salah satu pihak kata menafikan. So pihak CA kita tadi tu, dia akan dipanggil untuk di mahkamah. Contoh, dia akan tanya adakah sijil digital tu yang tanda tangan tu dikeluarkan oleh mereka, dan waktu kita melakukan tanda tangan tu adakah dia masih sah. Sekiranya dia kata sah dan memang dikeluarkan mereka, dan kita tak boleh menyangkal. Jadi orang yang diperdaya tadi dilindungilah. Yes, betul. Maksudnya pihak yang kata dia tak sign tu dia tak boleh. Sebab dari segi awal cara
kita nak mendapat CD digital ni, dia ada proses mengenal pasti macam kita tengah tadi, mengenal pasti individu yang memang tanda tangan dia ada proses KYC dia, dan proses tu memang satu proses yang ketat lah, yang di bawah pihak CA kita. Dan juga kalau kita tengok bila kita berurusan dengan CA kita, dia memang tertakluk kepada peraturan yang ketat. Dan kita juga di bawah kita sebagai pengawas selia, kalau kita tengok, kita ada badan audit yang akan cek dari segi pematuhan kita punya pihak CA terhadap apa yang mereka bekalkan tu. Okey. Kalau kita ingin bercakap tentang bagaimana tantangan digital ini dapat memastikan kesahihan dan integriti dokumen digital, mungkin juga kita boleh relatekan sedikit dokumen yang bagaimana yang biasanya yang kita jumpa dalam urusan-urusan kita sepanjang kehidupan kita ni yang ada tanda tangan digital. Sebab kalau tadi Cik Fairuz sebut tadi, dia seolah-olahnya mewakili macam cap jari. Kita tahu kalau cap jari ni urusan yang sangat-sangat rasmi, kita pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara ke contohnya, pejabat tanah ke contohnya, perkara-perkara mahkamah ke perkara-perkara yang sangat rasmi kan. Apa dia jenis urusan yang biasanya berlakunya ataupun wujudnya tantangan digital ni? Okey, kalau untuk secara umum mungkin kita telah pun melalui tanda tangan digital. Salah satunya macam saya kata awal tadi, e-filing. Okey. Yang kedua, kadang perkhidmatan e-tanah pun ada certain negeri yang memang telah menggunakan tanda tangan digital untuk urusan tanah. Tapi kalau kita tengok dekat sini, dia bergantung kepada akta yang contoh akta kanun tanah lah. Sekiranya akta itu membenarkan transaksi elektronik, boleh menggunakan tanda tangan digital. Dan juga kalau ada juga universiti yang menggunakan tanda digital untuk e-scroll macam Universiti Melaya. Okay. So kalau kita tengok bila dia menggunakan tanda tangan digital, dokumen e-scroll tu dia ibarat dokumen sebenar. Dia tak perlu lagi cop kata certified true copy. So dia memudahkan, maksudnya dari segi contoh pelajar untuk minta kerja. So dan dokumen perjanjian, dokumen procurement, semua dokumen-dokumen ni memang yang macam saya terangkan awal tadi, yang mempunyai risiko perundangan atau kewangan. Dan kalau kita tengok sekiranya kita menggunakan selain daripada tanda tangan digital, risiko tu sebenarnya pada kita nanti sekiranya berlaku pertikaian. Sebab tu banyak agensi kerajaan memang di bawah rangka kerja My Digital tu penggunaan tanda tangan digital pada perkhidmatan kerajaan. Dan juga kalau kita refer kepada dokumen yang dikeluarkan oleh CJSO, dokumen yang melibatkan maklumat rasmi kerajaan perlu menggunakan tanda tangan digital. So banyak lagi contoh-contoh lain yang menggunakan tanda tangan digital ni. Dan mahkamah ada guna, sebab bila you tanda tangan digital, contoh kalau ingat kita ada sign dokumen SMP kan, kita perlu sign depan belakang every page. Betul. So bila initial kita initial lagi, sebab nak memastikan kita memang wujud di situ dan kita dah baca dan kita dah tengoklah semua dokumen tu. Tapi bila kita guna tanda tangan digital, dia akan satu tanda tangan tu untuk cover semua. Dia akan, sebab tu pertukaran satu huruf pun dia boleh dikesan dan sijil digital tu akan kata dah tak valid. Sebab tu kita kata dari segi integriti tu kepada dokumen tu sangat tinggi. Okey, kita faham maknanya penggunaan tantangan digital ini manfaatnya kepada pengguna. Tapi untuk kita melindungi tantangan digital daripada dikompromi, apa pendekatan yang patut kita ambil dan dalam bentuk yang macam mana tantangan digital ini boleh dikompromi? Okey. Tanda tangan digital ni kalau ikut di segi akta, sebenarnya sesiapa yang memegang tanda tangan digital ni mengikut seksyen 43 tanda digital, dia perlu menjaga dengan selamat. Sebab sekiranya kita cuai dan tanda tangan digital digunakan oleh pihak lain, dia ibarat kita yang melakukan tu. Sebab kesan perundangan tadi, tangan dia ibarat kita punya tanda tangan. Sebab tu kita kena ambil satu langkah yang munasabah lah. Contoh lah,
tanda tangan digital ni boleh datang dengan satu token, token kriptografi. Okey. Biasanya dia akan masukkan kita pin nombor yang unik lah, yang kita saja tak boleh kongsi. Katakan ada ketua jabatan nak kongsi dengan dia punya setiausaha ke pun tak boleh. Sebab dia ibarat punya tanda tangan. Sekiranya berlaku penggunaan yang salah, pemegang tanda tangan digital itu akan disalahkan. Dan sekiranya katakanlah kita hilang ke apa, kalau kaki tangan kerajaan yang menggunakan tanda tangan melalui mampu lah. Sebab mampu dia berurusan dengan pihak, dia mengeluarkan sedia digital untuk kaki tangan kerajaan persekutuan. Dia perlu berurusan dengan pihak mampu lah. Dan kalau individu biasa, dia perlu berhubung balik dengan pihak CA untuk menyatakan bahawa dia punya token tu mungkin sudah hilang. Kalau dari segi tanda tangan juga, dia boleh dalam CJ itu dalam bentuk roaming. Roaming ni maksudnya setiap kali kita nak memerlukan tanda tangan, dia akan hantar OTP kepada kita punya handphone. Okey. So dekat sini kita boleh melakukan tanda tangan kat mana-mana sajalah. So dekat sini pun kalau dia akan hantar OTP tu, kita kena pastikan kita tak share dengan pihak ketiga lah. So dia sama macam kita buat transaksi bank yang mana ada OTP. So every transaction tu dia encrypted. So sebab tu kalau kita menggunakan tanda tangan digital, dari segi ekosistem dia tu dia selamat. Sebab satu, dari segi cara dia dihasilkan. Yang kedua, fungsi MCMC sebagai pengawal selia, memastikan pematuhan kita punya CA. Yang ketiga, macam kita tadi, tanggungjawab pengguna yang mempunyai sedia digital itu menjaga dia punya sedia digital dengan selamat. Dan juga kita ada auditor luar yang mengaudit kita punya CA. Yang ni memang telah dinyatakan dalam peraturan tanda tangan digital 1998. So sebab tu kita kata dekat sini, bila menggunakan tanda digital, dia membantu sebenarnya dari segi memastikan ekosistem selamat dalam transaksi digital, terutamanya untuk menggantikan kita punya tanda tangan. Okey. Apa antara cabaran dan kelemahan yang selalu dikaitkan dengan tanda tangan digital ni? Bila kita katakan cabaran dan cabaran utama bila tanda digital ni adalah macam mana kita nak memberi kesedaran kepada pengguna, sebab kebanyakannya salah faham berkenaan dengan tanda tangan digital ni. Dia ingat yang macam tadi kita copy paste tanda digital. Yang kedua, dari segi mungkin dari segi dari kos lah, sebenarnya bukan kos tanda tangan digital, sebab biasanya suatu perkhidmatan tu sebelum dia untuk menggunakan digital, kadang-kadang sistem tu perlu dibangunkan hujung ke hujung, end to end punya sistem. Kadang-kadang sistem dia masih lagi manual ataupun separuh manual. Contohlah, sebelum ni sistem tu belum lagi di-upgrade untuk perkhidmatan dalam talian. Kalau kita tengok masa COVID lah especially, banyak perkhidmatan yang belum ada dalam talian. Tetapi bila berlaku keperluan untuk perkhidmatan tu terus diberikan kepada rakyat, tetapi sistem tu tak ada. Dan untuk membangunkan sistem. Yang ketiga berkenaan dengan paradigma lah, sebab kita kena ubah. Dia bila gunakan digital, dia ada proses dia lah. Sebab kita kata dia selamat tu, security, dia ada some proses yang kita kena tambah sedikit daripada yang normal. Contoh katakan kita copy paste tu memang senang. Copy paste terus. Tapi bila kena dengan digital, kalau you guna token, you kena masukkan security pin, baru you boleh tanda tangan. Ada 2-3 proses tambahan. Itu yang kadang-kadang pengguna ni kata ni kan. So anjakan paradigma untuk pendigitalan ni perlu adalah. Dan sebenarnya benda ni memudahkan kita. Dia bukan menyusahkan, memudahkan. Kita kena ingat, sebab tanda tangan, bila kita melakukan tanda tangan kepada satu dokumen yang penting, dia memberi kesan terutamanya yang saya terangkan tadilah. Sebab kita nak memastikan kepentingan semua pihak tu terjaminlah. Dan sebab tanda tangan digital dia juga ada yang penanda masa. Penanda masa ni maksudnya bila kita tanda tangan, dia ada date time stamping. Maksudnya kita tanda tangan, dia akan clock masa tu hingga saat.
Contoh sekarang ni kita ada perjanjian dengan Saina Rina kan. Dia akan klik. So dia takkan ada istilah backdated sign, tak ada. So dari situ saya kata dia meningkatkan integriti. So bila kita sign kita tahu adalah waktu tu. Tu yang kita kata kelebihan tanda digital dan juga yalah dari segi cabaran tu memang ada, cuma kita tengok benda tu sebenarnya sedikitlah, bukannya benda yang susah untuk digunakan. Maksudnya dia seakan-akan mengatasi risiko-risiko integriti yang sebelum ini ada kepada dokumen fizikal. Yes. Ada orang boleh forge tangan kita, ada orang boleh backdated tanda tangan. Betul. Contohnya. Jadi kalau dengan tanda tangan digital, benda-benda itu tidak boleh berlaku. Tidak boleh berlaku. Okey. Dan kalau kita bercakap, sebab sekarang ni kalau kita memikirkan tentang transaksi dalam talian contohnya, ataupun urusan-urusan dalam talian, perkara yang paling menakutkan pengguna ialah jenayah scam dan juga security, keselamatan transaksi dalam talian tu. Adakah tanda tangan digital ini boleh mengurangkan risiko tersebut? Okey, memang boleh. Tanda tangan digital ini adalah salah satu mekanisme untuk mengurangkan atau memastikan kita tidak tergolonglah dalam yang ni. Sebab dia membantu pertama dari segi ekosistem tanda tangan digital itu sendiri. Yang pertama, kita ada pengawas selia MCMC memastikan pematuhan kepada kita punya CA, dan pihak CA kita yang Badan Pengakuan yang mengeluarkan sijil, dia memastikan sistem tu sistem yang memang selamat dan dipercayai. Dan juga kita ada fungsi kita punya badan audit lah, mengaudit kita punya CA dan tanggungjawab pengguna. Sebenarnya dari segi dokumen yang apabila kita menggunakan digital, dari segi integriti dokumen tu tinggi. Sebab bila kita kata penipuan dalam talian ni, biasanya penipuan ni melibatkan individu, maksudnya identiti palsu, dokumen palsu, dan juga mungkin tanda tangan yang palsu. Ini yang bukan kita tak kata scam yang lain scam yang lain tu dia lagi besar, tapi ini melibatkan dokumen. Sebab kadang-kadang apa dokumen yang datang kepada kita tu, sekiranya menggunakan tanda tangan digital, kita boleh rasa terjamin dokumen tu adalah dokumen yang ni, sebab dari segi integriti saya terangkan tadi. Dan kita pun pasti individu yang menandatangan tu memang dah ada proses memastikan dia dah adalah individu sebenar. So dari segi ekosistem tu dia memang boleh membantu, sebab dari segi dokumen yang berintegriti, individu yang dan juga transaksi. Bila transaksi dalam talian ni dia akan encrypted end to end. Sebab tu kita kata dia ada dua pasang kunci lah, kunci berpadanan, kunci awam dan kunci private untuk tanda tangan digital. Okey. Dan bila bercakap fungsinya itu seolah-olahnya sampai menyamai contohnya kepentingan cap jari ataupun tanda tangan kita secara fizikal. Bagaimana tanda tangan digital juga serve kepada privacy data dan juga peraturan perlindungan data, sebab sekarang ni tanpa kita, signature kita ada maksudnya secara digital. Jadi bagaimana kita boleh tahu dan rasa yakin, rasa selamat bahawa ia tidak boleh disalahguna? Okey. Untuk berkaitan dengan perlindungan data ni, satu saya nak terangkan dari segi di dalam Akta Tanda Tangan Digital di bawah di bawah Seksyen 72 lah, kepentingan pihak CA kita yang tadi ni, Badan Pengakuan ni, mereka perlu memastikan semua data-data, contohnya data-data pengguna itu adalah selamat dan dia tak boleh berkongsi dengan pihak yang lain. Pertama. Yang kedua, kalau kita tengok tanda tangan digital ni, dia memang proses bila you nak mendapatkan tanda digital ni, proses dia memastikan dari segi individu yang sebenar tu, proses KYC tu dia ada. Dan dia tertakluk kepada proses governance yang ketat lah. So dan dia memang tertakluk kepada PDPA, itu memanglah. So selain daripada tu, kalau kita tengok dari segi dokumen kita tak perlu rasa bimbang. Contoh
kalau kita punya image sign ni, orang boleh snap kita punya image tu, dan boleh letak pada mana-mana dokumen. Dan sekiranya dia kata ini dokumen yang Rina sign. Sebenarnya bukan Rina pun sign. Sebab image tu boleh dapat di mana-mana, dia boleh letak dia. Sebab tu kita kata bila seseorang terima satu dokumen yang sign just image saja, copy paste tu, kalau kita tengok dokumen tu, kita boleh menafikan sebab kewajaran dia punya tu, kewajaran integriti dokumen tu dia tak ada. Dia berbeza dengan tanda tangan digital sebab dia embedded, CJ digital tu embedded pada dokumen. Sebab tu dari segi dari segi integriti, dan juga kita tak perlu risaulah sebenarnya data-data kita tu disalahgunakan ke. Sebab kalau image tu kita boleh nafikan je kan. So memang dia tak boleh, benda tu tidak boleh dikopi. Orang tak boleh nak kopi kita punya tanda tangan CJ digital tu. Sebab dia memang unik kepada individu yang pemegang CJ digital tu. Okey. Baik, kita ada sedikit masa saja lagi, mungkin dalam lebih kurang seminit, Cik Fairuz. Cik Fairuz dah sebut sedikit sebanyak tadi bagaimana kita harus terlibat dalam anjakan paradigma supaya kita sendiri beradaptasi dengan perkembangan digital kerana ia membawa manfaat lebih kepada kita. Jadi sedikit mungkin pesanan juga bagaimana teknologi digital ini, seperti tanda tangan digital ini, seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat, oleh masyarakat. Untuk tanda tangan digital ni, kalau sekiranya kita sebagai pengguna ingin melaksanakan satu tanda tangan di dalam dokumen digital, dan kita kena pastikan adakah tanda tangan yang kita turunkan tu sama ada mempunyai risiko ataupun tidak. Sebab kita kena ingat, sekiranya kita gunakan apa-apa aplikasi lah untuk menurunkan tanda tangan, dan dianya bukanlah tanda tangan digital seperti mana yang tertakluk di bawah akta ni, kesan perundangan tu akan ada sekiranya berlaku penipuan lah. Dan juga kita harap pengguna boleh melalui laman sesawang Suruhanjaya Komunikasi, sebab kita banyak info berkenaan dengan tanda digital di situ, yang mana boleh membantu meningkatkan ekosistem digital yang selamat, khususnya untuk melindungi kita sebagai pengguna. Terutamanya sekarang ni banyak perkhidmatan yang telah telah diberikan dalam bentuk digital ni. Dan dia penting sebagai pengguna kita faham apa perbezaan utama tanda tangan digital dan juga tanda elektronik, terutamanya dari segi kesan perundangan yang melindungi kita. So itu penting. Okey. Jadi tingkatkan pengetahuan digital, literasi digital kita supaya kita tidak mudah terpedaya ataupun kita tidak mudah diperalatkan pula oleh perkembangan digital yang dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Terima kasih kita ucapkan Cik Muhammad Fairuz Muhammad, Ketua Jabatan Transformasi Penggunaan Digital MCMC, kerana bersama-sama kami bercakap tentang tanda tangan digital. Pastikan data peribadi selamat. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita masih lagi dalam Bicara MCMC. Untuk slot kedua kita akan bercakap tentang kemudaratan dalam talian penjualan tidak sah. Masih dalam Bicara MCMC, bersua sekejap lagi.